Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Dan dikasihi Tuan Imam sekalian pegawai dan ahli pasar masjid, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat kita pada malam ini ayat 84. Sambungan kisah Nabi Yusuf AS dalam surah Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawalla anhum, dan Nabi Ya'qub alaihissalam berpaling dari mereka, yakni dari anak-anaknya, dalam keadaan kecewa karena mereka tidak dapat mengutarakan janji, iaitu membawa pulang dengan selamat adik mereka, iaitu Bunyamin, yang dibawa ke Mesir. Apabila mereka menyampaikan apa yang berlaku di Mesir, iaitu Bunyamin dituduh mencuri, maka Nabi Ya'qub AS sangat sedih, sangat kecewa. Lalu kata Allah, wa tawalla anhum, dan dia berpaling dari berbicara atau bercakap dengan mereka. Waqala, dan dia berkata, ya asafa, aduhai sedihnya daku, ala Yusuf, dan mengenangkan Yusuf. Makna dia teringat kembali Nabi Yusuf AS yang satu ketika dahulu dia kehilangan anaknya Yusuf, dan sekarang ini dia kehilangan pula anak yang kedua, iaitu Bunyamin. Wa biyadat aynahu, dan putihlah kedua belah matanya, minal huzni, kerana ratapan tangis duka cita. Fa huwa qazim, namun dia adalah orang yang memendam rasa, walaupun dia kecewa dan sebagainya. Dia biasalah tuan-tuan sekalian, mungkin kalau nak kira nak marah ni, mungkin dia akan marah, dia akan pulau anak-anak dia yang melakukan kesilapan dan sebagainya. Tapi kata Allah, fahuwa qazimun, dia memendamkan. Dia adalah seorang yang dapat memendam kemarahannya. Jadi sebab itulah tuan-tuan sekalian, dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang dapat menahan kemarahan. Dia tidak marah dalam keadaan yang melampau. Itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran. Tak kala Allah menyebutkan wa jannatin arduha as-samawati wal ard, syurga yang mana bidangnya terbentang seluas langit dan bumi, disediakan syurga itu untuk orang bertakwa. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan sifat orang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, iaitulah orang-orang yang menginfakkan, mendermakan, membelanjakan harta mereka di jalan Allah, sama ada ketika senang ataupun ketika susah. Wal qaziminal ghaiz, ini yang berkait dengan ayat kita tadi. Allah Ta'ala sebut Nabi Ya'qub AS ni wa huwa qazim. Qazimun makna dia seorang yang mampu untuk menahan kemarahannya. Maka salah satu sifat orang takwa, kata Allah, selain daripada mereka suka bersedekah dan sebagainya, wal qaziminal ghaiz,
mereka juga adalah orang-orang yang mampu menahan kemarahan. Kalau marah pun makna sederhana saja, dia tidak melampau-lampau dan tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang kesat, yang keji, memarahi orang lain. Wal afina 'anil nas, dan mereka orang yang dapat memaafkan kesalahan manusia yang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah kasih kepada orang-orang yang sentiasa berbuat baik. Jadi merujuk pada tadilah, iaitu infak, menderma, kemudian menahan marah dan juga memaafkan orang lain. Itu semua masuk dalam ihsan. Maka Allah Ta'ala sebut di sini, walaupun dalam keadaan menahan marah itu, Nabi Yaqub AS dia menangis. Dia menangis. Jadi sebab itu menangis ini satu benda yang normal, satu benda yang Nabi-Nabi pun menangis. Para Nabi pun menangis. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW sendiri pun menangis juga apabila anaknya Ibrahim meninggal. Sebagaimana hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Anas menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha ibnahu Ibrahim faqabbalahu wa syammahu. Ketika anaknya Ibrahim dalam keadaan nazak, Nabi ambil dia dan Nabi menciumnya. Dan wa Ibrahim yajudu bi nafsihi, pada ketika itu anak dia Ibrahim sedang sedang berada dalam nazak, dipanggil yajudu nafsihi. Nafs di sini ruhnya sedang dalam dipanggil nak keluar daripada tubuh. Faja'alat aina Rasulillahi tadrifan, maka dua mata Rasulullah itu mengalir air mata. Lalu Nabi menyebutkan innal aina tadma, sesungguhnya mata ini ingin menangis. Wa qalbu yahzan, hati pula sangat sedih. Kata Nabi, wala naqulu illa ma yarda rabbuna, tapi kita tak akan sebut melainkan ucapan yang diredai oleh Tuhan kita. Jadi dia tidak akan meratap, tak akan mewakili apa semualah. Jadi sebab itu wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, sesungguhnya kami wahai Ibrahim, perpisahan dengan kamu ini sangat menyedihkan. Jadi sedih, menangis itu tidak jadi masalah, tapi kena tahan kemarahan, jangan kita meratap dan sebagainya. Qalu, mereka anak-anaknya berkata, tallahi, demi Allah, tafta'u tazkuru Yusuf, wahai ayah, kamu ni tak habis-habis ingat pada Yusuf, hatta takuna haradan, sehingga engkau menjadi sakit dan merana, atau takuna minal halikin, dan mungkin engkau akan termasuk orang-orang binasa yang mati kerana sedih. Jadi anak-anak dia suruh pujuk begitulah, kerana mereka tak tahu kata Yusuf masih hidup. Jadi bila Nabi Yaqub AS, bila dia sedih dengan Bunyamin, dia sebut sama Nabi Yusuf AS. Jadi anak-anak dia yang lain kata, kamu duk ingat lagi ke Yusuf dah tak ada lah. Jadi kamu duk ingat situ, kamu akan merana dan mungkin kamu akan mati kesedihan. Qala, Nabi Yaqub menjawab, innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lam. Walaupun aku sedih, kata Nabi Yaqub AS, tapi aku hanya mengadu kesusahanku dan kesedihanku kepada Allah. Aku tidak mengadu dekat kamu, aku mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu semua ketahui. Jadi tuan-tuan sekalian, apa ilmu yang dimaksudkan di sini? Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Jadi sebagian mufassir berkata, aku mengetahui pahala yang Allah Ta'ala sediakan orang yang diuji, orang yang diuji. Dan sebagian mufassir kata, aku mengetahui betapa besarnya pahala sabar dan juga merintih mengadu hal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sedangkan kamu tidak mengetahui. Dan sebagian mufassir kata, aku mengetahui bahasanya Yusuf masih hidup. Aku tahu Yusuf masih hidup, dan sedangkan kamu tidak tahu, sebab itu kamu menganggap Yusuf AS adik kamu sudah meninggal.
Dan di antara kata ulama dalam tafsir, Nabi Yaqub AS dia yakin bahwasanya Nabi Yusuf AS masih hidup kerana pada ketika Nabi Yusuf kecil, dan di awal surah, buka-buka surah Allah Ta'ala cerita Nabi Yusuf AS ketika kecil dia mimpi. Dan mimpi bulan, bintang, bulan, matahari, bulan dan juga 11 bintang sujud kepada dia, hormat kepada dia. Jadi seorang mimpi itu adalah mimpi yang benar, yang menunjukkan bahawa dia tidak akan mati selagi mana mimpi itu belum terlaksana. Iaitu tafsiran daripada mimpi itu, iaitu anak dia ini akan mencapai martabat ketinggian sehingga dia dihormati. Sujud ni makna dia akan dihormati. Jadi menunjukkan bahasanya berdasarkan kepada mimpi itu, kata ulama dalam tafsir, Nabi Yaqub AS dia yakin bahasanya anak dia Yusuf ni masih hidup, dan dia hanya akan meninggal apabila dia mencapai kemuliaan, ketinggian. Cuma seorang Nabi ni tuan-tuan sekalian, dia tahu macam mana sekalipun dia ada batasan ilmu. Jadi sebab itu Allah SWT hanya menyebutkan dalam Quran Ya'lamul ghaib, alimul ghaib wasyahadah, hanya dia saja yang mengetahui yang tersembunyi dan juga yang nyata. Jadi Nabi-Nabi sendiri pun, walaupun dia tahu pun dia tak tahu penuh, melainkan sekadar yang didedahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Jadi dia tahu, dia yakin berdasarkan kepada ilham yang Allah Taala beri kepada dia atau berdasarkan tanda-tanda, tapi mungkin dia tak tahu duduk di mana. Nabi Yusuf AS tu dia tidak tahu anak dia duduk di mana, cuma dia tahu masih hidup, masih hidup. Ya baninya, kemudian dia kata kepada anak-anak dia, idhabu, wahai anak-anakku, pergilah kamu semula ke Mesir, fatahassasu min Yusuf, dan kamu semua intiplah khabar berita mengenai Yusuf, wa akhihi, dan juga saudaranya Bunyamin. Jadi bagaimana kita cerita sebelum ini dan kita ulang semula, Nabi Yaqub AS dia ada 12 orang anak. 10 itu mak lain, 2 mak lain. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut Nabi Yusuf berbahasa Yusuf dan juga saudara dia. Yusuf dan saudara dia Bunyamin, mana dua-dua tu yang hilang, mana yang yang tidak ada bersama dengan dia, yang lain-lain. Tapi kalau nak kiranya, dia sebut carilah, intiplah khabar berita mengenai Yusuf, dan juga saudara kamu lah, mengenai saudara kamu Yusuf dan juga Bunyamin. Tapi dia sebut carilah Yusuf dan juga saudara dia. Makna di sini adalah saudara dia seibu. Sebab semua kamu ni sebapa, tidak seibu. Jadi dia panggil yang seibu Yusuf dan juga Bunyamin. Yang 10 lagi itu ibu lain pula. Jadi sebab itulah yang mungkin tuan-tuan sekalian, faktor yang menimbulkan perasaan kemesraan itu dia lain. Dia geng lain, 10 satu geng, 2 satu geng, sebab mak lain-lain. Tapi kita perhati tuan-tuan sekalian, selepas ini kita akan perhati bagaimana Nabi Yusuf AS ini, dia merupakan seorang yang sangat menjaga silaturahim. Dia tidak terbawa-bawa satu mak tak satu mak dengan dia, ataupun walaupun mereka pernah menzalimi dia, tapi dia tetap menjaga silaturahim. Jadi kerana itu dalam hidup kita ini tuan-tuan sekalian, orang buat silap, kita tetap kena buat benda betul. Orang buat silap, kita tetap kena buat benda yang betul. Kalau orang buat salah, kita pun balas dengan kesalahan juga, mana kita dengan dia sama. Padahal tuan-tuan sekalian, kita dah mengaji. Mungkin orang silap sebab dia tak mengaji. Kita pula dah mengaji, dah tahu betapa besarnya orang yang boleh maafkan orang lain, dan betapa besarnya pahala orang yang boleh menahan kemarahan, betapa besarnya pahala orang yang menjaga silaturahim. Jadi sebab itu tetap kita kena buat benda betul, dan kita kena tiru Nabi Yusuf
alaihi salam. Kita tak boleh guna dipanggil mantik ataupun akal. Oh tak acilah ustaz, dia dulu yang mula. Dia dulu yang mula. Iyalah dia dulu yang mula, tapi dia mula buat betul ke buat silap? Kalau kita kata dia mula yang buat betul, tak apa. Kita buat lebih betul daripada dia. Tapi kalau dia buat silap, kita tak boleh ikut dia. Kita tetap kena buat benda yang betul dalam hidup kita ini. Barulah kita ni tidak sama dengan dia, iaitu dia melakukan sesuatu yang menjauhkan dia dengan Allah, tapi kita pula melakukan sesuatu yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Yaqub AS dia suruh anak-anak dia pergi semula ke Mesir, intip, cari Yusuf dan juga saudaranya Bunyamin. Wala tayasu min rauhillah, dan janganlah kamu semua berputus asa daripada rahmat Allah. La tayasu min rauhillah. Di sini diterjemah rauhillah, rahmatillah. Dan ada ulama yang mentafsirkan rauhillah dengan makna dan penyelesaian daripada Allah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita berada dalam musibah, kita berada dalam kepayahan, kita kena yakin bahwasanya Allah ada untuk menolong kita. Sebagaimana dalam satu hadis Nabi SAW bersabda kepada kita, yahfazillah yahfazka, yahfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Jagalah hubungan dengan Allah, dan nescaya kamu akan mendapati Allah seolah-olah yang berada di hadapan kamu. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian. Wala tayasu min rauhillah. Kata Nabi Yaqub alaihissalam kepada anak-anak dia, pilih cari saudara kamu Yusuf dan juga Bunyamin, adik dia Bunyamin, dan yakin dengan pertolongan Allah. Jangan putus asa daripada pertolongan, daripada penyelesaian yang Allah Taala akan berikan kepada orang yang bertawakal dan juga bergantung harap kepada dia. Innahu la yai'asu min rauhillah, kerana sesungguhnya tidak akan putus asa daripada rahmat atau pertolongan Allah dan penyelesaian daripada Allah illal qaumul kafirun, melainkan golongan yang kafir saja. Orang beriman tidak. Orang beriman dia tidak akan pernah putus asa daripada pertolongan Allah. Jadi kata ulama, bukan bermakna orang yang ada sifat putus asa daripada Allah ini, contohnya dia kata, saya ni duk minta banyak kali dan Allah Ta'ala ni tak tolong-tolong pun. Itu di antara bahasa putus asa dia panggil. Sebagian ulama mengatakan kafir, jatuh kafir kalau dia faham, dia tahu. Tapi jumhur ulama kata tidaklah sampai jatuh kafir. Walaupun Allah Ta'ala sebut di sini tidak putus asa daripada pertolongan Allah dan daripada rahmat Allah, melainkan orang kafir, bukanlah menjadi kafir dari segi murtad, tapi maknanya dari segi perbuatan atau sikap. Hanya orang kafir saja mempunyai sikap dan putus asa daripada Allah. Jadi sebab itu kata jumhur ulama, orang yang berputus asa daripada rahmat Allah ini, mereka melakukan dosa besar. Yang melakukan dosa besar, tidaklah sampai boleh dihukum sebagai kafir. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, dosa besar pun benda yang kita tak boleh buat juga. Dosa besar, nama pun besar. Jadi sebab itu kena tanam dalam hati kita ini senantiasa yakin kepada Allah. Terutama sekali apabila kita hampir mati. Nabi sendiri pesan dalam satu hadis, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan seseorang di kalangan kamu mati, dan jangan sekali-kali sesiapa pun di kalangan kamu yang mati melainkan dalam keadaan dia bersangka baik dengan Allah. Yang mesti sangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampunkan kita kalau kita minta ampun. Allah akan merahmati kita. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita, melihara kita. Falamma dakhalu alaihi,
Jadi mereka berangkatlah semula ke Mesir. Ini kali ketiga. Kali yang ketiga. Mereka berangkat semula ke Mesir. Falamma dakhalu alaihi, maka ketika mereka masuk kepadanya, yakni kepada Yusuf alaihi salam, kepada Perdana Menteri lah, Perdana Menteri Mesir Yusuf, dan mereka belum lagi kenal bahwasanya itu adalah adik mereka. Qalu, mereka berkata, ya ayyuhal aziz, wahai aziz, wahai pembesar, wahai menteri, massana wa ahlana ad-durru, telah menimpa kami dan juga keluarga kami ad-durru, penderitaan. Penderitaan, mana penderitaan kerana kekurangan makanan, kemudian ditambah pula penderitaan kerana kamu telah menahan adik kami pula. Jadi sedih menimpa-nimpa kepada kami ini. Jadi mereka datang ni, makna datang dalam keadaan merendah diri, dalam keadaan merayu. Kami ni dah susah sangat dah. Ayah kami pun dah terlalu sedih. Wajibna, dan pada kali ini pun kami datang nak bawa, masih lagi nak ambil bekalan makanan. Di samping dan mereka membawa, dipanggil arahan daripada ayah mereka, iaitu untuk mengintip ruang bagaimana untuk membebaskan. Yang pertama untuk mencari kot-kot boleh berjumpa dengan Yusuf, dan juga bagaimana nak membebaskan Bunyamin. Tapi pada masa yang sama mereka juga nak membawa barang-barang, kata Allah. Sebab itu mereka kata wajib Nabi bida'atin mujjah, dan pada kali ini kami masih membawa barang-barang tukaran, tapi yang tidak begitu berharga. Bida'atin mujjah. Bida'atin mujjah ini kata ulama dalam tafsir, iaitu barang-barang yang madfu'atun yadfa'uha kullu tajirin raghbatan anha. Kalau orang meniaga ni, mana barang tu dah tak apa nak laku dah, dia pun kata tak apalah, ambil lah, bayar lah banyak mana nak bayar. Itu mana bida'atul muzjah. Jadi kami bawa barang sekali ni, barang pun dah tak berapa nak elok, tak berapa laku, tapi bawa lah juga bertemu dengan kamu. Fa'ufi lana al-kaila wa tasaddaq alaina, maka sempurnakanlah bagi kami sukatan, bekalan bagi kami untuk kali ini, wa tasaddaq alaina, dan pada yang sama kalau boleh bersedekahlah engkau kepada kami. Inna Allah yajzil mutasaddiqin, sesungguhnya Allah akan beri balasan pahala kepada orang yang bersedekah. Qala, Nabi Yusuf berkata kepada mereka, hal alimtum, pada kali ini tuan-tuan sekalian, Nabi Yusuf baru berterus terang. Dan berterus terang, tapi dia tak direct beritahu kata sebenarnya aku ni Yusuf, adik kamu. Dia tak sebut begitu. Dia sebut macam mana? Qala, berkata Yusuf kepada mereka, hal alimtum, apakah kamu semua tahu, yang menyadari atau masih ingat, ma fa'altum bi Yusuf, apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya Bunyamin. Idh antum jahilun, ketika kamu semua berperilaku seperti orang jahil. Qalu, mereka berkata, a innaka la anta Yusuf, apakah kamu Yusuf? Sebab tiba-tiba cerita Yusuf ini hanya mereka saja yang tahu. Mereka saja yang pakat 10 orang. Buang Nabi Yusuf dalam telaga. Tiba-tiba menteri Mesir boleh tanya, kamu masih ingat tak apa yang dah kamu buat dengan Yusuf? Akhirnya mungkinlah tuan-tuan sekalian, kalau kita nak gambarkan, mungkinlah sebelum mereka kata kamu ni Yusuf ke, mungkin mereka renung dulu muka menteri. Renung tengok kening, tengok mata, tengok hidung. Oh, ini nampak, baru nampak, kata Yusuf. Sebelum ni tuan-tuan sekalian, bila dalam kepala tu terlekat bahawa Yusuf dah meninggal, dah mati, sebab tu mereka lupa untuk merenung siapa-siapa pun yang lintas depan mereka, maknanya Yusuf ke bukan ke tidak. Tapi bila dia sebut begitu, ingat tak apa yang dah kamu buat kepada adik kamu Yusuf? Maka pada ketika itulah barulah mereka menyadari
Mungkin Nabi Yusuf AS masih hidup, dan mereka bertanya, qalu a innaka la anta Yusuf, apakah kamu ini sebenarnya Yusuf? Qala, pada ketika itu Nabi Yusuf mengaku, ana Yusuf, ya aku Yusuf, wa hadha akhi, dan ini adik kamu Bunyamin ini adalah saudaraku, saudaraku seibu. Qad manna Allahu alaina, sesungguhnya Allah telah mengurniakan nikmatnya kepada kami. Disebut begitu, walaupun kami ini diuji dengan bermacam-macam, tapi Allah tidak pernah meninggalkan kami. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah meninggalkan kami. Sebab apa? Sebab apa Allah tidak pernah meninggalkan kami? Sebaliknya Dia sentiasa melimpahkan berbagai pertolongan anugerah kepada kami. Kata Nabi Yusuf, innahu, karena sesungguhnya man yattaqi wa yasbir, sesiapa saja yang sentiasa bertakwa kepada Allah dan juga sabar, fa innallah, maka sungguhnya Allah la yudhi'u ajral muhsinin, tidak pernah mensia-siakan pahala ganjaran kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, Nabi Yusuf AS dia mengajar kita, sentiasalah kita ni jadi orang buat baik, insya-Allah. Siapa saja yang nak buat nayang dekat kita tak akan pernah berjaya. Tak nampak mungkin peringkat awal itu berjaya, tapi tak akan pernah berjaya. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam situasi pada hari ini, dunia Islam pada hari ini yang menghadapi tekanan, yang menghadapi banyak-banyak musuh, rahsianya tuan-tuan sekalian duduk pada kita, bukan duduk pada orang lain. Kita kena taat kepada Allah, jaga sembahyang, buat baik sungguh-sungguh, insya-Allah. Siapa saja musuh kita yang buat perancangan apa pun, dia tak akan pernah berjaya. Tapi kita hari ini, bila-bila masa pun, di sebalik kemunduran umat Islam, kemerosotan apa saja dalam dunia pada hari ini, kita menuding jari pada musuh. Ini semua pasal Yahudi lah, ini semua pasal Amerika lah, apa semua. Tapi sebenarnya tuan-tuan sekalian, kita sendiri. Kalau nak kira musuh jahat, sejak daripada zaman Nabi lagi jahat. Rasulullah SAW sendiri, Yahudi tak ada benda yang dia tak buat. Tapi kenapa Rasulullah berjaya dan Yahudi masih lagi jahat sampai ke ini, dan kita pula gagal? Sebab kita ini tidak bertakwa dan kita tidak muhsinin. Tuan-tuan bayangkan orang Islam sendiri, bagaimana Allah Ta'ala nak tolong. Banyak, terlalu ramai orang Islam sendiri yang tak semayang. Terlalu ramai yang tak semayang. Kalau tuan-tuan dan sekalian, kalau kita lah sama-sama tengok hadis-hadis tentang orang meninggalkan semayang, tak ada yang ringan, semuanya berat-berat belaka. Tapi begitulah. Dan yang semayang pun ramai yang tidak jaga semayang berjamaah, ramai yang tidak jaga salat berjamaah. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau kita perhati dalam hadis Nabi tentang sembahyang berjamaah ni pun, pada zaman Nabi SAW, hanya orang-orang munafik saja yang tidak hadir salat berjamaah. Orang-orang yang munafik, munafik yang terang-terang, yang tidak hadir salat berjamaah. Orang beriman yang saleh, orang beriman yang sungguh-sungguh, pasti dia akan salat, datang salat berjamaah. Jadi tuan-tuan sekalian, cuma masalahnya sekarang ni, kita duk letak dalam kepala sembahyang berjamaah ni sunat. Tu kalau dah sunat tu, ini masalah terlebih mengaji fiqh. Terlebih mengaji fiqh. Padahal kalau tuan-tuan perhati dalam teks asal dalam hadis, dia tidak ada kategori yang ni wajib, yang ni sunat dan sebagainya. Dia tak ada. Alim ulama buat tu supaya ilmu fardu sunat ni kita guna waktu kita sakit, waktu kita tak boleh nak buat penuh. Sebagai contoh tuan-tuan sekalian, wudu ni, rukun wudu ada 6. Rukun wudu ada 6. Muka, tangan siku, kepala, kaki. Niatlah kita ambil niat. Niat muka, tangan, sehingga siku, kepala,
kaki dan juga tertib. Rukun wudu 6. Dan sekali-sekali. Tapi bila kita tahu yang tu, rupanya yang lain tu sunat saja, kita duk kira tinggal lah, sebab tak wajib. Sehingga kan bila ambil wudu sendiri pun ambil calik gitu je kepala, sikit. Sebab apa? Sebab mengaji dalam fiqh, ulama kata yang wajib sapu sikitnya. Padahal kalau kita mengaji bagaimana Rasulullah SAW mengambil wudu tentang puasa, dia bukan macam tu. Rasulullah bila sampai kepala ni, dia akan sapu semua kepala. Cuma ada waktu saja Rasulullah dia masukkan tangan dalam serban. Dia tak buang serban dia tu, masuk tangan dalam serban, kemudian yang baki dia sapu atas serban. Bukan senantiasa waktu tertentu. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam keadaan sihat ini kita kena buat sempurna mungkin, iaitu dengan melaksanakan semua yang Nabi buat, sembahyang ke wudu ke. Nanti yang habis, yang ulama kata ini rukun, yang ni sunat, itu tunggu sakit nanti. Bila kita sakit nanti dan kita pun tak larat nak buat penuh, sejuk pula tu, tak apalah, kita ambil rusak, mungkin ayat tak ada kan, barulah kita ambil ilmu dengan rukun tu. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, bila dalam kepala kita ni diputuskan, lekat dalam kepala, sembahyang jemaah ni sunat, sembahyang jemaah ni sunat, tak buat tak apa. Bila kita sembahyang jemaah ni sunat, tak buat tak apa, hak hujung tu ulama tak kata pun, kita yang kata. Bermudah-mudah untuk meninggalkan salat sunat. Sekarang ni tuan-tuan sekalian, bila kita rujuk dalam hadis dan kita faham sungguh-sungguh hadis, kita akan takut untuk meninggalkan sembahyang berjamaah. Ini orang lelaki ni, orang perempuan lain. Ini orang lelaki. Satu saja hadis tuan-tuan parti tengok, Nabi sebut. Nabi pernah sebut tuan-tuan sekalian, hadis yang cukup jelas. Nabi kata, aku bercita-cita, berkeinginan, bila dilaungkan azan, aku nak serahkan seketika jawatan imam ini, orang lain jadi imam, kemudian aku nak ajak beberapa orang lagi pergi cari kayu api, kemudian kita bertuju kepada orang-orang lelaki yang masih tak hadir jemaah, aku nak bakar rumah dia. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau sampai begitu, hasrat Nabi menunjukkan bahasanya meninggalkan salat jemaah ni bukan benda yang kecil, sehingga Nabi berhasrat untuk membakar rumah orang yang tak keluar salat jemaah. Bukan timbul soalan tuan-tuan kata, hadis awak Nabi tak pergi bakar? Berhasrat saja. Bagian ulama kata, kerana Nabi tahu bahasanya menyiksa orang dengan api, Allah Ta'ala hanya izin dia saja, sebab Nabi batalkan hasrat dia. Tapi Nabi nak cerita kepada kita bahasanya orang lelaki tak boleh semayang bersendirian di rumah, dia kena keluar semayang berjamaah, kecuali ada waktu uzur dia panggil, waktu hujan lebat dan sebagainya. Tapi hari ini fenomena meninggalkan salat berjamaah ni berleluasa, tak ada rasa bersalah langsung. Puncanya kenapa tuan sekalian? Kerana itulah statement itu, sembahyang sunat saja, yang sunat saja, tak buat tak apa, tak berdosa. Sekalipun sunat tak berdosa tuan sekalian, kita dah hilang 26 pahala. Satu jamaah kita tinggal, kita dah meninggalkan 26. Kerana sembahyang berjamaah 27, sembahyang seorang satu. Kalau 5 waktu, tu 6 kali tengoklah. Beza 27 kali 5 dengan 5. Tapi oleh kerana kita mungkin jarang-jarang, sebab tu ada orang kata orang awam ni dia tak perlu dalil. Cukup ulama kata ni wajib, yang ni rukun, yang ni sunat sebagainya. Tapi pendapat anak orang awam perlu Quran, perlu hadis. Kalau tidak jadi macam jadi sekarang, kerana dipanggil hanya dengan kita melihat kepada Quran dan melihat kepada hadis saja, kita tahu nilai sebenar tu apa dia, macam mana. Nilai yang sebenar sembahyang berjamaah tu macam mana. Tu belum lagi tuan-tuan sekalian, tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah di hujung umur sakit 14 hari. Sakit dah, sakit berat dah 14 hari. Tapi 11 hari Nabi masih hadir dengan berjamaah, walaupun dengan dipapah. Walaupun dengan dipapah.
3 hari hujung 17 waktu saja Nabi dah tak boleh hadir dah. Dan dia kerap pingsan. Dan bila sedar daripada pingsan saja, Nabi tanya, masuk waktu ke lagi? Belum masuk semayang. Orang kata tak masuk lagi ya Rasulullah. Tunggu sak pingsan pula. Jadi tak boleh dah, Rasulullah dah tak larat sangat dah. Maka Rasulullah panggil Sayyidina Abu Bakar pimpin orang semayang berjemaah. Mula malam Jumaat, Isyak, malam Jumaat. Kemudian hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad, 3 kali 15. Kemudian terakhir Nabi Abu Bakar radhiyallahu anhu jadi imam ketika Rasulullah masih hidup ialah semayang subuh hari Isnin. Rasulullah meninggal waktu duha hari Isnin, 17 waktu. Jadi Rasulullah SAW sendiri pun tuan-tuan sekalian, dia tidak pernah bermudah-mudah meninggalkan solat berjamaah, walaupun dia berada dalam keadaan sakit, kecuali apabila dah terlalu tenat sangat, dah tak larat sangat. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, kita kena peramaikan balik. Mungkin tuan-tuan kata, masjid kami tak Ustaz, masjid kami masih ramai orang yang berjamaah. Kita tanya, ramai itu banyak mana? Mungkin tuan-tuan kata ada 3 saf, tiap-tiap waktu 3 saf. Ya, 3 saf. Cuba tuan-tuan bertanya, orang lelaki dalam Korea kita berapa? Orang lelaki dalam Korea kita ni berapa? Dalam Korea kita ni berapa? Katalah tuan-tuan sekalian, orang lelaki dalam Korea kita ni ada 5,000. Kalau setakat 3 saf, makna 150 daripada 5,000, sikit. Sikit tuan-tuan sekalian. Kalau 150 daripada 5,000 tu sikit, orang tak panggil banyak. Kalau banyak ni 2,500. Ni sebah daripada 5,000. Jadi sebab tu kena kempen. Sama lah, bukan Korea saja, Korea Hana pun lebih kurang juga lah. Sama tuan-tuan sekalian, mana terlalu sikit orang yang salat berjamaah. Itu menunjukkan bahawasanya kualiti umat Islam sedang berada dalam keadaan sangat merosak, kerana mereka tidak menjaga salat berjamaah sebagaimana dijaga oleh Nabi SAW. Balik pada ayat kita ini, kita sebut tadi, Allah, kata Nabi Yusuf AS, Allah sentiasa memberi anugerah kepada kami sebab kami sentiasa menjaga takwa dan juga kami sentiasa sabar. Dan bila orang itu bertakwa dan sabar, maka dia jadi orang baik. Dan orang baik ini Allah tidak pernah mensia-siakan ganjaran pahala kepada dia. Qalu, mereka yang saudara Yusuf berkata, tallahi, demi Allah. Demi Allah. Ini mereka dah insaf lah. Maknanya suara keinsafan. Laqad asarakallahu alaina, sememangnya Allah sesungguhnya telah memuliakan kamu ke atas kami. Wa in kunna lakhatiin, dan sungguhnya kami mengakui bahwasanya kami benar-benar telah melakukan kesilapan. Qala, Nabi Yusuf menjawab, la tathriba alaikumul yawm, tak apalah, tidak ada celaan ke atas kamu pada hari ini. Dengan bimbang, aku tidak akan mencela kamu, aku tidak akan menghina kamu pada hari ini. Yaghfirullahu lakum, Allah mengampunkan dosa-dosa kamu semua. Ini kata ulama dalam tafsir, ini doa Nabi Yusuf AS. Aku doakan supaya Allah mengampunkan kamu semua. Wa arhamur rahimin, kerana dialah yang paling penyayang daripada segala orang yang menyayangi. Maknanya bertaubatlah kepada Allah, dan aku sendiri pun akan membantu kamu untuk mohon keampunan Allah untuk kamu. Kalau kita lah tuan-tuan sekalian, waktu ni lah, orang kata apa tuan-tuan sekalian ni, anak bambu sungguh-sungguh. Nak kata waktu ni lah dia panggil, orang dah mengaku depan kita dia buat silap, waktu ni lah kita nak, orang kata apa, nak meluahkan kemarahan sungguh-sungguh. Tapi Nabi Yusuf AS tidak, dia doakan lagi, yaghfirullahu lakum, dan moga-moga mudah-mudahan Allah memberi keampunan untuk kamu. Wa huwa arhamur rahimin, dalam satu hadis dalam Muslim, Nabi bersumpah, aku bersumpah dengan nama Allah, tidak seseorang itu memaafkan kesalahan orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaan untuk dia. Bila kita ni boleh maafkan orang lain, Allah Ta'ala bersumpah dengan nama Allah bahwasanya Allah akan menambah kemuliaan untuk kita. Walaupun dari segi logik akal kita rasa macam lain,
Kalau kita duk maaf dia ustaz, dia naik muka. Dia naik tocang nanti kalau kita duk maaf dia. Ya, kita nampak logik macam tu. Tapi Allah Ta'ala sebut lain pula. Ya, ma tawadha'a, tidak merendah diri seseorang itu melainkan Allah akan mengangkat darjatnya. Tidak memaafkan melainkan Allah akan memberi kemuliaan kepada dia. Jadi sebab itu seorang muslim, seorang mukmin itu dia tidak ada jiwa pendendam ya, sesama muslim ya, dia tidak ada. Dia sebaliknya dia sentiasa memaafkan. Idhabu biqamisi hadha. Tapi tuan-tuan sekalian, memaafkan tidak bermakna kita tidak menuntut hak kita. Hak menuntut hak lain, hak kita kena tuntut. Tapi memaafkan sebagai contoh. Bila contohlah tuan-tuan sekalian ya, bila berlaku dalam masyarakat kita, biasanya bila berlaku kematian lah, kadang-kadang contohlah abang sulung contohnya, dia bagi harta tak adil. Bagi harta tak adil. Kalau kita nak ikut perasaan, kita kata apa tuan sekalian? Kita akan kata dekat dia, tak apa, kamu buat begitu, mula daripada hari ini kita bukan saudara lagi. Putus silaturahim. Ini macam Piramli, cerita Piramli. Tuan-tuan sekalian, dia buat zalim, satu dosa. Bila kita pula sebut begitu, mana kita buat dosa pula satu lagi, iaitu dosa memutuskan silaturahim. Ya, berat juga tuan-tuan sekalian. Nabi sebutlah hadis, la yadkhul jannah qati', tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Jadi bila dia zalim, dia tak ada kena mena dengan silaturahim tu. Kita tetap kena buat benda betul, jaga silaturahim kita dengan dia. Tapi tuntut tetap tuntut. Hatta tuan-tuan boleh buat laporan polis pun tak apa. Pergi buat laporan polis. Polis kata nak buat laporan atas apa ni? Saya nak buat laporan atas abang saya. Sebab dia rampas hak saya. Tak ada masalah tuan-tuan sekalian. Itu menuntut hak kita. Tapi silaturahim tetap kena jaga. Bila kita buat kenduri, dialah kita kena telefon dulu. Nak abang, saya ni nak buat kenduri kahwin, saya nak jemput abang main kenduri. Abang dia pun kena main. Dan abang kita jemput kita. Walaupun dia zalim kat kita, dia buat kenduri, dia telefon. Ni saya nak buat kenduri. Kita kena pergi. Kita kena pergi tuan-tuan sekalian atas silaturahim. Kita pergi tu, bila tuan-tuan lepas makan kenduri tu, tuan-tuan nak kemukakan surat saman pun tak apa. Saya main kenduri atas hak kita saudara, tapi abang kena ingat, abang ada hutang dengan saya. Abang tidak adil. Dan satu lagi tuan-tuan sekalian, bila kita bertegas untuk hak kita, makna kita membantu dia. Dan kita membantu dia menyelesaikan dia supaya dia tidak berlaku zalim. Dan Nabi sendiri pesan, unsur akhaka zaliman atau mazluman. Tolong saudara kamu, sama ada dia melakukan kezaliman atau dizalimi. Para sahabat tak faham macam mana ya Rasulullah. Kalau orang dizalimi, kita tolong, ya betul. Tapi orang yang menzalimi, kita tolong ni macam mana? Lalu Rasulullah kata, tolong dia untuk menahan dia daripada kezaliman dia. Maknanya tolong dia untuk buat benda betul. Kena pergi. Dia macam begitulah tuan-tuan sekalian. Mana eloknya, indahnya apa yang dikatakan sebagai Islam. Izhabu, kemudian Nabi Yusuf AS masuk lagi 2 minit lagi. Izhabu, kemudian Nabi Yusuf AS kata kepada abang-abang dah, habis dah cerita dah, damai dah tuan-tuan sekalian, jadi elok dah. Dia pun nak bawa pula, dia panggil keluarga supaya tinggal di Mesir. Dia pun kata kepada mereka, izhabu, kamu semua pergilah, pulanglah. Pulanglah ke Palestin biqamisi hadza, dengan membawa bajuku ini. Fa'alquhu, dan sapukanlah baju ini kepada wajah ayahku, mana Nabi Yaqub ayah kita lah, ayahku, ya'ti basira, nanti dia akan dapat melihat kembali. Ini di antara Nabi mukjizat Nabi Yusuf AS. Jadi tak payah tuan-tuan buat lah. Ini mukjizat. Saya balik untuk cari baju pula, pergi sapu, orang buta nak pergi celik dan sebagainya. Bawa pergi doktor. Bawa pergi pada doktor.
Wa aqtuni bi ahliku ajma'in, dan bawalah kepadaku semua keluarga kamu sekalian. Yang ini tuan-tuan sekalian, kita sambung insya-Allah dalam kuliah akan datang. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.